أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب الإمام شيخنا ومربينا الإمام محمد بن سالم الحفيد، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وأن الله يبارك لنا ولكم في شهر رجب وشعبان ويبلغنا وإياكم رمضان، وعلى من نرى أصغر المصالح، وعلى من نرى شيخنا ومربينا ومرشدنا سيد الإمام الإمام محمد بن سالم الحفيد، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وجهه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرخائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله قد حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا غفار صل وسلم على عبدك وحبيبك المختار سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأخيار، واغفر لنا الذنوب والأوزار وادفع شرور المعتدين والأشرار، يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا غفار. آمين يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah taala, kita dah masuk bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian kitab Khuluquna, akhlak kami, yang disusun oleh Tuan Guru Sayyidil Imam Al-Imam bin Muhammad bin Salim bin Habib. Sampailah kita berkata Tuan Guru Al-Imam bin Muhammad bin Salim bin Habib, wa nahnu na'lamu 'ilma al-yaqin annahu bi ghairi ijtima'una wa ta'awuna wa takatufna lam takun lana qa'imatun wa lam yatahaqqaq lana fi
yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah SAW mengetahui dengan yakin bahwasanya tanpa kesatuan, tanpa tolong-menolong antara satu sama lain dan persepaduan, kami tidak akan selamanya mampu untuk menegakkan kebenaran, dan kami tidak akan mengecapi kejayaan dalam apa jua bidang. Setelah Tuan Guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Habib menerangkan berkenaan tentang sebab-sebab telah tertimpa ujian akhlak dan juga seseorang itu sengsara susah hidupnya kerana jauh daripada sifat-sifat yang mulia, dan juga seseorang itu banyak sekali melakukan di antara beberapa perkara adalah mereka suka memandang remeh, memandang rendah kepada hak sesama manusia. Setelah itu mereka ta'assub dengan pendapat mereka, pentingkan diri mereka, pentingkan pendapat mereka. Siapa tak nak ikut, siapa tak terima aku punya jawapan, maka dia bukan kawan aku. Siapa tak mau dengar cakap aku, maka dia orang tak baik. Siapa tak terima teguran aku, maka dia orang jahat. Kan ada orang pemahaman agama Islam itu sempit, dia memaksa orang ikut cara dia, apa yang dia buat tu betul, itu yang dia punya maksud. Dan yang ketiga, mereka mempunyai sifat sombong. Sombong mereka menganggap diri mereka lah yang paling perfect. Sombong dengan apa yang mereka ada, memandang rendah pada orang. Dan juga sombong dari senang cakap, sombong zahir dan batin. Dan juga tak boleh tengok orang senang. Tak boleh tengok orang ada kelebihan lebih daripada diri dia. Contoh, kalau saya meniaga nasi lemak, awak pun meniaga nasi lemak. Katakanlah kita sama-sama meniaga nasi lemak. Nasi lemak 3T. Tahu 3T bagaimana? 3T, telur, tomato, timun. Katakanlah saya meniaga nasi lemak, awak pun meniaga nasi lemak. Tapi kenapa awak punya nasi lemak boleh maju jaya, ramai orang datang, saya punya orang tak datang. Datang pun tak seramai macam kedai awak. Cuba tengok macam mana orang datang kedai awak. Orang datang kedai awak, orang tengok, orang beli ke tak beli ke, awak nampak orang, apa khabar, Assalamualaikum, nak beli apa? Tengok awak cara sambut orang datang, cara sambut pelanggan datang. Awak sambut pelanggan datang, pelanggan tengok tuan yang punya kedai ni baik, sopan santun. Dari tak jadi nak beli, akhirnya beli. Dari nak beli 1 bungkus, beli 2 bungkus. Awak datang kedai saya, awak tengok kedai saya, awak pun tanya, tumpang tanya boleh, saya nak beli. Baru cakap tumpang tanya boleh, saya pun tengok awak, nak apa? Agak-agak orang nak beli ya? Nak beli lagi orang. Nak beli 2 bungkus, tak payah 2 bungkus. Bungkus pun tak nak beli. Ini nama orang sombong pada jemaah sekalian. Ini nama orang sombong. Dan juga perkara yang keempat, banyak orang melakukan kesalahan dalam bermuamalah. Dalam urusan muamalah. Muamalah ni bagaimana? Ya, urusan sehari-hari kita, jual beli. Dan juga muamalah tingkah laku kita, perangai kita. Banyak orang bermuamalah tapi mencari kesempatan bagaimana aku mau cari untung. Bagaimana keadaan kerusi aku ini, tetap aku duduk sini, aku tak nak duduk belakang, aku tak nak duduk bawah, aku tak nak keluar, aku tak nak turun daripada kerusi. Macam mana aku mau buat sesuatu yang mana kunci aku ni penuh. Biar orang lain miskin, aku suka kaya. Macam mana aku nak buat biar pangkat aku makin tinggi, makin bagus, makin bagus, makin bagus. Jadi akhirnya apa? Gila pangkat, gila harta,
Kita kalau sakit, ya, kita kalau sakit cari ubat. Cari ubat, ya. Ya. Abang kalau sakit kepala cari Panadol tu lah. Betul ya? Ya. Pakcik kalau demam cari paracetamol, ubat demam, ya. Betul tak? Tapi yang jadi masalahnya, yang jadi gilanya tu bagaimana? Dia gila tapi dia tak sedar. Tahu? Dia gila jadi dia tak sedar. Allah sebut dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam setiap hati mereka ada penyakit tapi dia tak sedar yang dia tu sakit. Jadi dia dari dia masih sedar berterusan dengan gila pangkat, gila harta, gila ini, gila semuanya dia gila. Ya, semuanya dia gila. Baik dari urusan dunia sampai urusan agama pun sama juga. Oh, kau jangan belajar dengan ustaz kau. Aku tahu dulu satu kampung dengan dia. Dia dulu budak kecil, aku pun sama budak kecil, sama-sama bukil dari satu kampung. La haula wala quwwata illa billah. Ini apa cakap macam ni? Oh. Ya, awak hari Rabu pergi masjid belajar. Pergi. Ya, saya pergi masjid yang dekat dengan rumah saya. Oh, saya pergi masjid Hajar Fatimah. Awasan, ustaz saya lagi kaya dari awak. Awasan, ustaz awak pakai songkok, ustaz saya pakai sarban. La haula wala quwwata illa billah. Ini apa macam-macam ni? Ini memang gila memang gila. Ya, tak usah pergi dengan ustaz lain belajar. Mari belajar dengan saya sini. Tiap-tiap hari kamu, biar kita ramaikan masjid ni. Tengok, kau datang kelas aku, murid aku ramai. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini problem pada jemaah sekalian. Ya, ni zaman sekarang tadi seperti ini. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah taala? Imam Ghazali, Imam Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala. Apa beliau jelaskan? Beliau jelaskan kalau ada orang macam ini, jangan sokong urusan dia. Awak jangan sokong dia. Dia kalau berniaga, jangan berlibat. Dia kalau seorang ustaz, jangan belajar sama dia. Sebab itulah dia tanda-tanda orang yang berusaha, orang perniagaan yang jahat. Kalau dia seorang ustaz, dia seorang ustaz. Ya, ustaz dan klaim diri dia jadi ustaz. Kata Imam Ghazali, itulah ulama ulama jahat. Ulama yang dinamakan orang alim, dia tidak akan jealous dan akan cemburu dengan orang lain. Kalaulah ada ustaz juga yang mengajar hari Rabu, dia punya jemaah lebih ramai. Kenapa lebih ramai? Kena correction dari diri sendiri. Mungkin cara dia mengajar ada ke. Ini kita dah masuk bab adab pada jemaah sekalian. Jadi begitulah dia. Ya, begitulah dia. Jadi ni 4 perkara yang dijelaskan oleh Tuan Guru adalah Nabi Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini bahaya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari tempat perkara ini. Kita kena beransur. Ya, kita tak boleh memandang remeh dengan orang, mesti hormat orang. Ada orang tanya saya, ya, Allah kan ustaz. Kenapa awak cium dengan orang tu? Orang tu bukan ustaz. Saya senyum, saya jawab balik. Agama Islam ajar kita akhlak kan. Kalau kita jumpa orang tua tu, salam cium lah. Tapi awak ustaz tahu tak? Apa salahnya ustaz cium dalam orang tua? Akhlak tidak? Akhlak. Sebab itu zaman sekarang akhlak tidak. Zaman dahulu kala, kalau dalam rumah, bapak dulu bukan anak nak lalu depan, nak lalu belakang takut. Ya. Kalau nak lalu belakang dia minta izin, bapak lalu ya pak, ya. 1000 kali dia nak lalu, 1000 kali dia minta izin, 1000 kali bapak tu takkan bosan jawab ya. Saya ingat saya kecil-kecil masih bapak saya bagi saya sini, lari saya. Peluk saya nangis takut.
berhenti. Stop, tak ada. Itu akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi Muhammad. Akhlak dengan Nabi Muhammad. Ya, apa Nabi Muhammad perintah kita? Suruh ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad. Salah satu ikut Nabi Muhammad apa? Ikut akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ikut akhlak. Apa salahnya? Ya, walaupun dia ustaz, jumpa orang tua, apa salahnya? Cium dengan orang tua, apa salah? Apa salahnya? Standard jatuh. Bukan standard jatuh, standard membelahi lagi. Ini macam kenapa? Ya, hal kata begitu dia. Maka Tuan Guru Al-Habib Muhammad bin Zainal bin Habib, moga-moga Allah Ta'ala menjaga beliau. Beliau memperjelaskan bahawa sesungguhnya tanpa kesatuan, dia tolong menolong antara satu dengan yang lain, dan tanpa perpaduan, kami tidak akan selamanya mampu untuk menegakkan kebenaran, dan kami tidak akan mengecapi kejayaan dalam apa yang bid'ah. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Salah satu daripada akhlak di dalam agama Islam, dia tak boleh pentingkan diri dia sendiri. Dia mesti banyak berfungsi. Sharing para jemaah sekalian. Sharing. Jadi kalau sharing, dia akan timbul perpaduan. Sama juga saya kasih contoh, senang tak susah para jemaah sekalian. Ya, senang tak susah. Contoh ada depan mata kita. Saya kasih contoh. Tadi kita sembahyang maghrib kan? Berjemaah tidak? Kenapa dia boleh berjemaah? Kenapa dia boleh berjemaah? Sebab ada imam, ada makmum. Bila kita sembahyang berjemaah, hukum fikih jelaskan apa? Yang namanya solat berjemaah, makmum ikut imam. Makmum tak boleh mendahului imam. Itu akhlak namanya. Kena tunggu imam angkat takbir dulu, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Cuba kalau sembahyang jemaah, makmum nak angkat takbir dulu, sah tidak sah? Yang satu lah. Yang kedua para jemaah sekalian, yang dinamakan solat berjemaah, ada imam, ada makmum. Bayangkan kalau makmum tak ada, imam seorang dah, bayangkan dah, ya, Bilal pun tak ada, saya seorang aja. Jadi nak sembahyang jemaah? Yang dinamakan sembahyang berjemaah, tu dia, ada imam, ada makmum. Jadi dia mesti ada hubungan, connection pada jemaah sekalian, antara imam dengan makmum. Dan imam pun kena pandai, tak boleh show sendiri. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini imam suruh kira betul hari. Mana boleh suka-suka hati? Tapi baca Fatihah, Walaqadin, Amin. Kali imam baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Get out. Awak nak baca Yasin, sembahyang seorang. Ni nama akhlak. Baru ada apa? Baru ada kesatuan, baru ada perpaduan. Ya. Awak tengok pokok. Allah Ta'ala ciptakan pokok. Tengok pokok. Ya. Tengok pokok. Macam mana pokok tu boleh cantik? Sebab dia ada dahan. Macam mana dia boleh berteduh? Sebab dia ada daun. Macam mana orang boleh suka duduk dekat bawah pokok tersebut? Sebab dia ada bunga. Ya. Macam mana orang boleh menikmati pokok tersebut? Sebab dia berbuah. Tengok. Jadi satu pokok pecah dan ada dahan, ada daun, ada bunga, ada buah. Tengok. Maka dia jadilah dia satu pokok yang cantik. Begitu. Jadi kalau kita nak agama Islam ni cantik, kita kena sama-sama. Dan bila sama-sama tak boleh pentingkan diri sendiri. Saya imam sekarang ni awak tengok, saya tengah pimpin kuliah tau. Ya.
Jadi kalau saya nanti pukul 8.30 saya tak stop, saya teruskan kuliah, awak jangan balik ke rumah. Boleh macam itu. Kalau saya jadi awak, aku tinggal dari Ustaz. Betul tak betul? Kita kena penting tahu. Tak boleh pentingkan pendapat masing-masing, tak boleh. Nak ikut pendapat dia. Sekali-sekali lagi. Begitu cara dia. Baru ada persefahaman. Saya kasih lagi satu contoh senang. Kita tahu bola. World Cup tu. Apa lagi? Malaysia Cup lah pun kan. Ya, zaman saya dulu tu lah. Saya jumpa masih. Dula Kasih, Fandi Ahmad dia. Saya kata kau semua tahu kan. Macam boleh kuat. Tim tu boleh kuat. Ya. Tim tu boleh kuat. Apa pasal? Sebab satu tim 11 orang. 11 orang semua main sama-sama. Goalkeeper kerja dia apa? Goalkeeper dia jaga dia gol. Bola datang dia tangkap dia tepis. Pertahanan jaga dia apa? Pertahanan jaga. Kalau diserang dia jaga. Pemain tengah bagaimana? Pemain tengah dia jaga rentak permainan. Penyerang dia tunggu dia ke atas. Dia tunggu dia sambut bola datang. Sambut bola datang dia tahu nak buat apa. Tu nama tim bola. Tapi kalau si goalkeeper nak jadi penyerang, si penyerang nak jadi goalkeeper, Allahu Akbar. Apa yang susah nanti? Ini dia. Zaman sekarang susah. Sebab masing-masing semua nak cara masing-masing. Dan Allah dah tunjuk dah. Dalam agama Islam ni dah tunjuk dah. Ini cara dia. Cara dia bagaimana? Dari zaman dahulu kala dah. Sembahyang satu hari 5 kali. Habis sembahyang baca wirid. Naik ke tua baru, sembahyang 5 kali. Habis sembahyang tak payah baca wirid. Baca sendiri-sendiri. Kecoh ke tak kecoh? Kecoh. Orang dah biasa hari Khamis malam Jumaat kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita buat doa selamat, kita baca maulud, kita baca ratib. Tak payah hari Khamis malam Jumaat habis sembahyang jom ramai minum kopi. Kecoh lah. Kenapa benda baik perlu diubah? Seharusnya benda tak baik tu perlu dibuang, perlu diubah. Kalau dalam satu pokok ada bulan pada jemaah sekalian, ya, mana yang kita buang? Bulan ke pokok? Bulan kita buang. Apa sama pokok? Ada pokok durian dan pokok bulan. Takkan pokok durian tu buang, rugi. Bulan tu buang, durian tu ambil kasih kita. Mari kita makan ramai-ramai. Sedap tak sedap? Betul. Lagi free lagi. Ini. Itulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Senang saja. Tapi zaman sekarang ni susah. Apa salahnya kita berganding bahu? Apa salahnya kita sama-sama? Susah sama-sama, senang sama-sama. Ya, senang kita bagi-bagi. Jadi orang semua senang. Ya, kita dengar orang susah kita tolong. Nah begitu. Tapi zaman sekarang pun balik rumah, habis kerja, balik rumah tutup pintu. Jiran ke kanan, kiri, atas, bawah, makan ke, lapar ke, sakit ke, tak tahu. Mati pun tak tahu. Tahu-tahu mati, bila dia mati? Bila dia mati? Banyak susah macam baik, seterusnya para jemaah sekalian, wa guru al-Umar bin Muhammad bin Zaid bin Habib menjelaskan ma aharna bin tamassuki bi hadhihi al-qiyam wa bathiha baina abnaina. Alangkah perlunya kami berpegang teguh dengan nilai-nilai mulia ini dan mengajarkan kepada anak-anak kami. Nilai mulia ini apa? Nilai mulia ini ialah kalau dalam satu family jangan kecoh-kecoh. Adik-beradik tak habis gaduh dari kecil sampai besar gaduh. Saya masih ingat masa saya dalam family keluarga tak besar, kecil saja. Saya dengan abang saya saja. Tapi kita satu gaduh.
Tuan dia hari-hari kasih makan. Tuan dia kalau tak ada, kau pergi rumah dia, anjing tu tekam. Tapi kalau tuan dia ada, anjing tu goyang ikut lah. Anjing boleh dengan kata, orang tak dengan kata. Ini pasukan dulu lah. Zaman sekarang kau cakap dengan anak ini, bapak cakap kita anjing. Dan kau fikir perangai kau betul. Tak maaf kepada dia. Ya, terapkan nilai-nilai yang baik-baik, terapkan. Ya, kita dalam keluarga nak baik, macam mana nak baik pada jemaah sekalian? Diajarkan nak baik dalam rumah, mesti ada ibadah. Ibadah apa? Salah satu daripadanya ibadah solat mesti ada. Mesti ada ibadah solat. Solat berjemaah, usahakan solat berjemaah. Kalau kita dari mandi tu Friday kerja, Saturday Sunday kita tak kerja, solat subuh berjemaah. Hari Khamis malam Jumaat, usahakan duduk ramai-ramai dengan family, baca Yasin, baca tahlil, ya, doakan untuk family kita yang telah meninggal. Nah, begini caranya. Begini caranya. Rumah tangga tak aman sebab apa? Tak ada ibadah dalam rumah tangga. Tak ada ibadah. Para alim ulama jelaskan apa? Rumah tangga tu nak berkat. Satu, mesti ada ibadah, sembahyang berjemaah. Nombor dua, paling sikit tiap-tiap hari mesti baca Quran. Walaupun satu muka surat. Mesti. Ya. Yang ketiga, paling sikit mesti duduk sama-sama baca selawat. Paling sikit 100 kali kita jawab. 100 kali berapa lama? Ada 100 kali 1 jam? Ada 1 jam. Sekejap. Selamat rumah tangga. Aman damai rumah tangga. Dan seterusnya dijelaskan lagi. Nahnu alladzina tada'at 'alaina al-umam kama tada'a al-aklatu 'ala qis'atiha wa ahatat bina tarabbusatul 'ada. Dan umat-umat lain telah menjemput dalam kalangan mereka seperti mana orang-orang yang makan dari mangkuk yang besar menjemput orang lain makan bersama mereka. Dan kami telah dikepung oleh perancangan-perancangan musuh dan sedang menghadapi skema-skema mereka, fikiran-fikiran mereka yang hebat, yang dijadikan kumpulan dengan penuh bijaksana, dengan mempunyai satu niat yang jahat. Nombor dua, licik. Nombor tiga, buruk. Sehingga musuh-musuh telah berjaya membuat segolongan daripada kami. Apa maksudnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Dari zaman dahulu kala, orang-orang kenapa boleh berjaya? Kita tengok, kenapa seperti apa Imam Ghazali rahimahullah taala. Kenapa tulisan kitab Imam Ghazali sampai sekarang dibaca? Bahkan dijadikan apa? Dijadikan contoh di dalam kitab Imam Ghazali. Sebenarnya kita tak pernah jumpa dengan Imam Ghazali. Siapa pernah jumpa Imam Ghazali jalan-jalan dekat North Beach Road? Siapa pernah jumpa Imam Ghazali tengah duduk makan sop kambing dekat Mungkin? Dekat Mungkin, popular kan sop kambing kan? Tak pernah jumpa. Lagi satu kitab Habib Abdullah Al-Haddad, kitab Nasihat Agama, betul tak? Sampai sekarang masih dibaca. Sedangkan kita tak pernah jumpa pun Habib Abdullah Haddad sudah 400 tahun dulu, 400 ke 500 tahun dulu. Kita tak pernah jumpa pun Habib Abdullah Haddad. Tak sampai jauh lah. Kita cuba cari sekarang dekat Singapura ni, orang yang pernah jumpa Habib Noh. Habib Noh kapal menurut? Mungkin saya rasa tak ada. Setakat mungkin dapat dengar cerita-cerita daripada orang-orang tua, yang mana orang-orang tua pun mendengar cerita daripada orang-orang tua mereka, yang mana orang-orang tua mereka mungkin pernah jumpa Habib Noh. Selesai. Habis. Kalau kita tanya sekarang dengan masyarakat Islam Singapura, tu makan Habib tu makan Habib Noh kan? Kenapa makam dia tinggi? Kenapa nama dia Noh? Tak ada nama lain.
Biasa kalau kita dengar nama Habib ni apa nama dia? Kalau tak Muhammad, Hasan, kata Hasan, Husin, kata Hasin, kata Husin, Ali, kata Ali, Abu Bakar, kata Ali, betul-betul. Tapi ni kenapa nama dia Nuh? Apa sahaja nama dia Nuh? Siapa tahu boleh masalah? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Dia kena belanja saya suka ambil kunting. Nuh. Ya, cendol bagus ni. Item level best ni. Mana apa sahaja? No. Apa sahaja nama Nuh? Dia kena cari dalam sejarah dia. Saya dengar sedih daripada orang-orang tu. Dia jelaskan apa? Habib Nuh ini dia dilahirkan di perahu. Ibunya nazar. Kalaulah kandungan aku ini selamat, aku nak namakan dia Nuh. Maka selamat melahirkan. Dikasih nama Nuh. Ambil berkat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tu makam dia. Kenapa tinggi? Satu-satu kubur dekat Singapura yang awak pergi mesti naik tangga. Cuba awak tengok kubur Habib Abdul Rahman dekat belakang, Hajar Fatimah dekat belakang. Naik tangga. Tak ada mesti belakang tu kubur dah. Awak masuk bilik imam tu kubur. Memang masuk bilik imam tak kisah dia cekik orang mati. Satu-satu kubur dekat Singapura kita naik tangga. Apa sahaja? Apa sahaja? Kena tahu asal usul. Itu asal usul tu memang Bukit. Bukit orang Parsi punya. Bukan Parsi dari Iran tau. Bukan Parsi dari Iran. Ini orang Parsi keturunan Majusi yang sembah api. Ya, yang sembah api. Habib Nuh dimakamkan dekat situ. Dia tak setuju. Dia kalau boleh nak korek tu makam keluar. Ini bukit aku punya, tanah ni aku punya. Dia cuba sedaya upaya, tak dapat. Ya, akhirnya lepas satu family mati. Family dia mati, satu mati. Akhirnya dia takut. Lepas tu dia kasihlah tanah yang mereka. Lepas tu nak buat expressway. Nampak? Try lah untuk nanti robohkan makam. Bulldozer terbalik, driver bulldozer mati. Ya, macam-macam usaha nak dirobohkan, nak digini. Awak tunggu pertengahan tahun ataupun ujung tahun ni. Nanti ada MRT Habib Nuh Fire Station. Ya, dah siap tu bawa tanah tu. Dah siap tu dah. Macam mana Ustaz tahu Ustaz kerja mati? Saya tak kerja mati, tapi pakcik saya kerja mati. Saya tanya dengan dia, dah siap tu? Dah siap dah. Tinggal nak buka opening ceremony je. Itu awak sampai sana, keluar MRT, naik escalator, maka Habib Nuh. Tengok siapa dia tu Habib Nuh? MRT dia tu Allah tengok. Dah tak lewat apa. Ini cara orang dulu pada jemaah sekalian. Kenapa Habib Nuh sampai dijelaskan keramat Habib Nuh? Betul tak? Awak sampai dia bilang awak ada hajat belum dimakbul, pergi maka Habib Nuh. Doa pada Allah, sebut nama Habib Nuh. Dia bilang keramat Habib Nuh. Sampai sekarang, ya, kadang-kadang apa? Saya kacau murid-murid saya. Ya, dia bilang Ustaz, pagi Jumaat apa? Tak makan? Free, banyak, sedap. Boleh? Iya kan Ustaz? Ya, 2-3 bungkus boleh makan. Lepas tu boleh bawa balik lagi. Air semua tu, air panas ada, air sejuk ada, sedap. Apa kelas sampai minum? Apa Ustaz? Pergi makan Habib Nuh. Selain Jumaat makan free. Habib Nuh kasih makan. Memang Habib Nuh cara dia begitu dulu. Waktu dia hidup, dia tiap malam dia jalan, pusing satu Singapura ni. Dia boleh tahu rumahnya ada orang sakit, rumahnya ada orang susah, dia kasih makan. Sebab itu orang-orang ada hajat hari Jumaat, orang makan macam-macam orang makan bawa. Niat nak berkat Habib Nuh, kasih orang makan. Sampai dia bilang apa? Dah sampai ke sana, ini Habib Nuh punya. Ya. Dia nak kasih makan pun, nanti tunggu lepas sembahyang baru boleh kasih makan. Kenapa Habib Nuh? Sampai dah Habib Nuh dah meninggal dah, tapi masih orang sebut
Dia ikut cara guru dia ke guru dia, guru dia ke guru dia, guru dia ke guru dia. Orang zaman dulu, apa guru kasih, semua dia ambil. Dia kalau nampak guru pegang kelas macam ini, guru minum macam ini, dia pun akan pegang kelas macam ini, dia akan minum macam ini. Dia tak akan tukar. Dia tak akan tukar. Tapi zaman sekarang susah. Ya, katakanlah dia nampak guru pegang kelas tangan kiri, minum tangan kiri. Kata ustaz, minum tangan kiri. Kalau dari segi bab adab, anak murid berani tengok gitu. Dan tak ada berkat dah anak murid habis. Tengok. Ini cara dulu. Cara dulu. Tengok para alim ulama dulu suka sikit. Mana dia pergi dia bawa tasbih dia lah. Allah itu baru balik umrah ikut ustaz gaya dia dengan tasbih dia lah. La haula wala quwwata illa billah. Orang pegang tasbih awak sakit hati, orang pegang handphone awak tak sakit hati. Ini yang macam betul-betul kan. Padahal pegang tasbih ni zikir, ingat Allah, baca selawat, la ilaha illallah. Pegang handphone ada zikir. Pegang handphone tengok Facebook, pegang handphone tengok Twitter, tengok Instagram, pegang handphone apa? Main game. Ataupun video call dengan mata air mana-mana. Hai saya. Apa macam ni? Betul-betul kan? Cara orang dulu dia paling bagus. Maka cara zaman-zaman sekarang ini bukanlah bagus. Takkan kita bilang, ada kapal terbang tak bagus sama halal. Ada MRT tak bagus. Bukan bagus. Tapi kita kena sesuaikan cara seorang sekarang, sesuaikan dengan cara orang dulu. Ya, sesuaikan dengan cara orang dulu. Saya kasih contoh, senang tak susah. Tak susah, saya kasih contoh. Orang dulu makan pakai apa? Pakai daun pisang. Ya, mana kita boleh jumpa sekarang? Nasi rawon, nasi goreng, nasi lemak. Ya, beli dekat kedai bungkus daun pisang. Ada apa? Tak ada. Dia bungkus kertas tanda coklat tu ataupun dah pakai apa? Dah pakai apa? Paper plate lah, upware lah, betul kan? Ya. Jadi sekarang kalau orang nak makan dengan bilik, boleh ke tak boleh? Dia tak nak makan dengan pisang, dia nak makan dengan bilik, dia nak makan dengan paper plate, boleh ke tak boleh? Boleh lah. Yang penting pada makannya halal. Boleh. Itu dia. Ya. Ada cara orang dulu-dulu yang boleh kita modelkan, tapi tak salah. Contoh senang. Zaman Nabi SAW ada mikrofon? Ada. Zaman sekarang mikrofon macam takkan dia nak bilang haram. Kan ada cerita kelakar. Ya. Dah buka puasa dia. Ini buah ni yang jual ni pakcik ke apa? Kan ada cerita kan? Ya. Ada cerita kan? Ada cerita kan? Jadi tak ada salahnya cara orang dulu dikekalkan, tapi kita modelkan sesuai dengan zaman sekarang. Yang zaman sekarang ni boleh jadi hancur, kacau, bilau dan sebagainya. Sebab cara orang dulu terus dibuang, habis dibuang, habis dibuang. Zaman dulu kita pergi sekolah, balik sekolah, malam mengaji kan? Ngaji tak malam? Petang nak mengaji kan? Zaman sekarang macam mana nak ngaji? Balik sekolah dah pukul 5 lebih, 4 lebih, 5 lebih. Balik dah penat. Lepas tu nak buat homework lagi. Lepas tu dah pukul 8, pukul 9 tidur. Ngajinya tidak. Ini program bagus ni. Nanti anak kita boleh pandai. Dia pandai dari segi ilmu dia. Ilmu Quran. Cuba kita tanya. Kita semua tahu Al-Quran. Ayat berapa juz? 30 juz. Baik, bagus, alhamdulillah.
Berapa banyak surah? 100? 114 surah. Bagus, alhamdulillah. Surah pertama Fatihah. Setelah itu Al-Baqarah. Apa makna Baqarah? Sapi, lembu, betina. Habis Al-Baqarah surah apa? Al-Imran. Apa makna Al-Imran? Keluarga Imran. Tengok ni orang tunggu biasa sebab ni dia veteran kita ada sini. Nampak? Ya, zaman sekarang Quran ada 30 sudah selesai kita. Cuba kalau kita kuat lagi sikit pelajaran tafsir. Ayat pertama turun bukan Fatihah, tapi ayat pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam dua itu macam dekat Quran surah pertama tu Fatihah. Kenapa surah pertama tu Iqra? Ayat. Kita semua belajar tahu. Ayat terakhir turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Turun dekat Arafah. Tapi kenapa dekat Quran surah terakhir minal jinnati wan nas? Kalau kita tanya orang dulu, dia tahu jawab ni. Sebab apa? Zaman dulu biasa orang keluar rumah dengan sarban, dengan kain sar, kadang-kadang gantung sini, pakai kain, pergi masjid, pergi surau. Betul tak betul? Zaman sekarang nak nampak budak-budak pakai kain susah. Apa yang terbuat main? Kau bagus sunat ya? Bukan tak boleh pakai seluar, boleh. Tak ada masalah, boleh. Boleh. No problem, boleh. Lihat dia zaman sekarang yang terjadi, yang kita tak sadar, yang kita rasa keadaan ni bagus, keadaan ni begini. Saya kasih lagi satu contoh. Zaman dulu orang kalau pergi haji, ya, tak dengarkan zaman dulu orang pergi umrah. Ada orang pergi umrah? Ada baca orang pergi umrah zaman dulu? Dulu jarang ada. So pergi haji, naik kapal laut. Betul. Bila naik kapal terbang 1974, Paya Lebar punya pun. Paya Lebar punya pun. Tu first time naik kapal terbang 1974. Macam mana orang dulu pergi haji? Kayak kapal di bawah, ada giling di bawah, ya, barang makan apa semua di bawah. Sampai dekat Mekah nangis. Tengok apa? Tengok Kaabah nangis. Berangkat pergi Madinah, nampak kubur Nabi nangis. Ya Allah sayang. Nak balik sedih. Ya Allah. Bila dah balik sampai kampung apa jadi? Sambut betul lah. Orang balik lagi sambut betul lah. Rumah dia betul lah. Zaman sekarang makin banyak orang pergi umrah, non-stop orang pergi umrah. Tapi balik sampai Masjidil Haram, sampai Mekah, di Kelopau. Ini aku tengah renovate rumah ni. Kalau batu marmar dekat Masjidil Haram ni sama macam rumah aku ni, mesti power ni. Tengok batu marmar aku sama Masjidil Haram. Tengok Kaabah, ini Kaabah. Kotak ni kain hitam. Ya, saya tak buat-buat. Ini kenyataan yang jadi sekarang ni. Kenyataan yang sekarang. Tak pergi Madinah. Dulu-dulu bila kita nak pergi ke Madinah, nak pergi Madinah, sebut Madinah nangis. Nangis, ya Allah. Sampai Madinah tengok, mana hotel kita? Yang kita punya hotel kita pun dekat dengan masjid tau. Apa saja ada jalan jauh. Dan sampai masuk Masjid Nabawi, ini makam Rasul. Oh, ini makam Nabi Muhammad. Oh, kita tengok. Okey dah.
ya'tuna, manusia datang untuk menunaikan haji baik atau umrah baik dengan 4 macam. 4 macam. Satu, dia ada duit, dia nak semua first class. Kapal terbang nak first class, hotel nak first class, transportation nak first class, makan semua nak first class. Dia ada duit. Nombor 2, dia datang kerana apa? Dia datang kerana apa bagus aku beli kat Mekah Madinah jadi balik kan aku boleh buka bisnes. Buka bisnes. Ataupun apa bagus aku pergi Mekah pergi Madinah ni aku buat bisnes. Orang Arab ni tak tahu makan mie rebus, aku jual mie rebus, aku jual mie siap, mesti laku kan? Datang dia bukan kerana Allah, kerana bisnes. Ya. Yang ketiga pula, bagaimana datangnya? Yang ketiga datangnya adalah kerana apa? Pergi. Aku dah pergi. Jadi bila dia balik, nama dia Hasan. Hasan, dia buat apa? Dia orang Haji Hasan. Ya. Nombor 4, dia pergi haji. Dia nak pergi haji, dia tak ada duit, minta-minta dengan orang. Sampai sana pun tak ada duit, nak makan, minta-minta dengan orang. Jadi kata Nabi apa? Sikit saja akhir zaman umat aku yang datang ke tanah haram kerana Allah dan kerana apa salah kalau hotel tu jauh sikit? Tak boleh jalan sikit. Jalan sikit itu setiap tapak aku berlipat kali ganda pahala. Dah sampai negeri Arab, yelah makanan orang Arab. Dah sampai negeri Arab, dia cari nasi lawan. Mana jumpa? Tak jumpa lah. Dia cari sambal goreng pengantin. Ada? Tak ada. Dia cari lauk roti. Masukkan dah kambing, mengembek. Masukkan dah lembu. Ini akhlak zaman sekarang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan kalau di antara kita ada yang akan menunaikan umrah atau haji, mudah-mudahan niatnya betul. Datang umrah, datang haji kerana Allah. Kerana Allah. Dan mudah-mudahan kalau dia menunaikan umrah dia makbul. Kalau dia menunaikan haji yang mabrurah. Dan yang paling penting pada masjid, Nabi jelaskan ciri-ciri ibadah orang itu diterima, baik dia umrah makbulah atau haji mabrurah. Adalah apa? Dia balik haji tambah baik, dia balik umrah tambah baik. Kalau balik haji, balik umrah tambah tak baik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Para jemaah sekalian, berhubung kerana kita masih lagi dalam bulan Rajab, jadi insya-Allah nanti habis daripada solat Isya, kita akan ada istighfar bulan Rajab. Rabbana wa rahmi wa tub alayya sebanyak 2 kali insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum